Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini. Saya Ahmad Nur Irsyaduddin Hasrom. Dan saya Harenti Jimatusin. Berita utama malam ini. Program pemulihan strategik mampu mengubah pola pemikiran banduan dan tahanan mengukuhkan jati diri. SMS Brunei prihatin untuk tabung anak-anak yatim memudahkan orang ramai untuk menderma secara dalam talian. Majlis Khatam Al-Quran sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-39. Peringkat Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB berlangsung pagi tadi. Majlis diadakan di Surau Ad-Difa, Bokia Garrison. Hadir yang berhormat Pihin Dato' Laila Raja Major Jeneral Bersara Dato' Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Bacaan khatam dipimpin oleh Awang Muhammad Zainul Arifin bin Haji Haminuddin dan doa khatam dan tahlil dibacakan oleh Awang Nasir Saufi bin Hassan, penolong pegawai agama di Jabatan Arah Agama ABDB. Juga hadir Major Jeneral Dato' Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Bol Hassan, Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei. Akademi Usahawan Wanita Brunei AWE mengadakan majlis tamat pengajian bagi kohort kedua akademi berkenaan. Akademi tersebut dibiayai oleh Kedutaan Amerika Syarikat di negara ini dan diselenggarakan oleh Darussalam Enterprise DARE. Majlis tersebut merupakan sebahagian daripada aktiviti Festival MSME Brunei yang berlangsung selama 4 hari di Dewan Bradex Jerudong. Penyampaian anugerah terbaik AWE disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua yang juga selaku pengerusi Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei LKEB dan DARE. Manakala sijil disampaikan oleh Puanan Terutama Karen McClellan, Duta Besar Cimada Mutlak Amerika Syarikat ke negara Brunei Darussalam, dan Daniel Leong, Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif LKEB dan DARE. 3 perniagaan teratas masing-masing menerima $3,000 dalam pembiayaan benih. Program AWE menyediakan peluang kepada usahawan wanita tempatan untuk mengakses sumber, membina komuniti dan menyokong satu sama lain melalui pertukaran maklumat dan pengalaman. Program 6 bulan itu terbuka kepada usahawan wanita di negara ini berumur antara 18 hingga 40 tahun yang berada di peringkat awal memulakan dan menjalankan perniagaan serta mempunyai latar belakang atau latihan perniagaan yang terhad. Program-program yang berkesan bukan sahaja mampu membentuk akhlak banduan, bahkan menjana growth mindset atau pertumbuhan fikiran dengan mengubah pola pemikiran banduan dan tahanan ke arah pembangunan dan jati diri. Justru adalah sangat penting dalam memastikan peranan utama Jabatan Penjara dalam mengawal, memulihkan banduan-banduan termasuk tahanan dan seterusnya bertanggungjawab menyediakan program pemulihan strategik berkualiti dan teratur. Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri berucap demikian pada majlis sempena memperingati penubuhan Jabatan Penjara ke-69 tahun pagi tadi. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman berkata Jabatan Penjara secara berterusan melaksanakan beberapa program seperti kerohanian, program kaunseling,
program pemulihan fizikal termasuk program latihan kemahiran vokasional sebagai usaha memberi para banduan kemahiran dalam membantu mereka mempersiapkan diri apabila bebas nanti untuk mencari sebarang pekerjaan yang bersesuaian. Daripada ahli keluarga dan masyarakat adalah sangat penting dalam membantu golongan ini untuk mengukuhkan jati diri, termasuk memberikan pekerjaan atau menyokong perniagaan mereka sebagai sumber pendapatan yang berdaya tahan dan memberikan bimbingan serta motivasi agar tidak terpengaruh semula untuk melakukan kesalahan, mengambil kira ini adalah satu faktor utama menyumbang kepada residivisme. Sejak penubuhannya 1 Mac 1954 hingga kini, Jabatan Penjara berusaha untuk mempelbagaikan beberapa perkembangan dan kemajuan, antaranya dari segi peningkatan organisasi dan sumber tenaga manusia yang berpengetahuan dan berpengalaman. Jabatan Penjara akan memantapkan lagi program pemulihan yang sedia ada dan mencari peluang serta pendekatan baharu dalam memperkasa program pemulihan yang diberikan. Orang ramai kini dialu-alukan menderma melalui perkhidmatan pesanan ringkas SMS Brunei Prihatin untuk tabung anak-anak yatim sehingga 17 Jun 2023. Majlis Pelancaran SMS Brunei Prihatin untuk tabung berkenaan berlangsung pagi tadi di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Perkhidmatan SMS berkenaan dikendalikan oleh Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM dengan kerjasama Jabatan Radio Televisyen Brunei RTB, Data Stream Digital Sdn Bhd DSD, Progresif Sdn Bhd dan Imagine Sdn Bhd. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Kutipan derma SMS yang sedang berlangsung selama 3 bulan itu, orang ramai boleh menderma melalui perkhidmatan SMS dengan menaip yatim tanpa jarak diikuti jumlah derma 1, 5, 10, 15, 20, 50 atau 100 dan hantar ke 38111 bagi pelanggan DST dan Progresif dan bagi pelanggan Imagine hantar ke 39999. Juga diselajurkan penyerahan derma berjumlah RM226,058 hasil kutipan SMS Brunei Prihatin dikumpulkan tahun lalu daripada syarikat-syarikat telekomunikasi. Dari jumlah tersebut, RM205,518 hasil kutipan dari pelanggan DST dan sumbangan pegawai dan kaki tangan DST. Manakala hasil kutipan SMS dari pelanggan Progresif Sdn Bhd RM20,000 dan Imagine Sdn Bhd berjaya mengumpulkan RM540. Semua jumlah kutipan akan disumbangkan sepenuhnya kepada tabung berkenaan. Khutbah hari ini menjelaskan menjelangnya bulan Ramadan, umat Islam perlu mendalami ilmu agama khususnya dalam perkara ibadah puasa. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya. Umat Islam hendaklah mempersiapkan diri dari segi rohani, antaranya mempertingkatkan amal ibadah seperti memperbanyakkan puasa sunat, memperbanyakkan sembahyang sunat, membaca Al-Quran, berzikir, beriktikaf dan qiyamul lail menjelang bulan Ramadan Al-Mubarak. Khutbah Jumaat hari ini menekankan menjelangnya bulan Ramadan, umat Islam perlu mendalami ilmu agama khususnya dalam perkara ibadah puasa seperti hukum-hukum puasa dan adab-adabnya. Yang masih belum mengqada puasa Ramadan pada tahun lepas, maka eloklah mengambil kesempatan mengqadanya pada bulan Sya'ban ini agar terlepas dari membayar fidyah. Fidyah berarti bayaran denda
kerana tidak berpuasa Ramadan dengan sebab-sebab tertentu atau kerana melambat-lambatkan mengqada puasa Ramadan sehingga masuk Ramadan berikutnya. Oleh itu, jika kita masih mempunyai qada puasa Ramadan yang lalu dan belum ditunaikan, maka tunaikanlah hutang-hutang puasa itu semasa kita masih sihat dan bertenaga sebelum tibanya bulan Ramadan. Menjelang Ramadan yang bakal tiba ini, marilah kita sama-sama membuat persiapan dan persediaan dengan sebaik-baiknya. Isilah ruang dan masa yang ada di bulan Ramadan itu nanti dengan melakukan ibadat dan perkara-perkara yang berkebajikan. Lebih 400 kilogram sampah dikumpulkan semasa kempen kebersihan pantai di kawasan pantai Jalan Pengasing di daerah Tutong pagi tadi. Antara yang menyertai kempen yang berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Aktiviti tersebut dianjurkan oleh syarikat Brunei LNG Sdn Bhd dengan kerjasama Green Brunei. Juga menyertai Awangku Arif Anwar bin Pengiran Haji Ahmad, penolong pegawai daerah Tutong. Kempen seumpamanya bertujuan meningkatkan kesedaran orang ramai untuk mengurangkan sisa yang dibuang ke persekitaran laut, terutamanya sisa plastik. Bank Islam Brunei Darussalam BIBD petang tadi melancarkan Festival Pameran Kediaman kali ke-16 dengan menawarkan pelbagai reka bentuk rumah dan pilihan gaya hidup yang terkini dan terbaik. Festival berlangsung di BIBD Cawangan Kulap. Dengan tema ke arah gaya hidup rumah yang mampan, pameran merupakan sebahagian daripada inisiatif BIBD di bawah rangka kerja mampan BIBD dan sokongan bagi maklumat pembangunan mampan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Pelancaran festival disempurnakan oleh Dr. Dayang Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setiausaha Tetap di Kementerian Pembangunan. Festival diadakan sehingga 19 Mac ini, juga diadakan pameran panel solar bagi rumah-rumah kediaman yang diketengahkan oleh Jabatan Tenaga di Jabatan Perdana Menteri dan demonstrasi kelengkapan cekap tenaga. Juga menyertai beberapa agensi kerajaan seperti Jabatan Perancangan Bandar dan Desa, ABCI dan BIBDC. Pameran Kesihatan Mental 2023 sempena penganjuran Seminar Serantau Kesihatan Mental 2023 diadakan hari ini hingga 19 Mac ini di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. 20 petak pameran disediakan melibatkan penyertaan daripada beberapa buah kementerian dan agensi. Pameran dibukakan bagi kunjungan orang ramai bermula pukul 8 pagi hingga 4 petang kecuali hari Jumaat akan ditutup pada pukul 12.30 hari dan disambung semula pukul 2 petang. Manakala hari Sabtu dibuka pada pukul 12.30 hari. Juga diadakan kempen derma darah dan pemeriksaan kesihatan esok bermula pukul 10 pagi hingga 2 petang. Persatuan Pendidikan Khas Fitrah petang tadi mengadakan majlis membaca tahlil dan doa kesyukuran. Majlis bertujuan bagi mengenang jasa ahli-ahli yang telah kembali ke rahmatullah. Majlis diselacurkan dengan penghargaan kepada juara pencipta logo Persatuan Pendidikan Fitrah dan meraihkan seorang ahli persatuan yang telah memeluk agama Islam. Menjelangnya bulan Ramadan, umat Islam digalakkan untuk memperbanyakkan amal ibadat, antaranya kempen membersihkan tanah-tanah perkuburan orang-orang Islam. Aktiviti seumpamanya diungkayahkan oleh Majlis Perundingan Kampung Jerudong A dan B dengan kerjasama Jerudong Park Medical Center petang tadi di kawasan Tanah Perkuburan Islam Jerutong, Kampung Jerudong. Selain menghidupkan kerja gotong royong, aktiviti tersebut bertujuan bagi memperingati dan mengunjungi pusara kaum keluarga yang telah kembali ke rahmatullah.
Pelbagai cabaran dihadapi oleh para peserta program Khidmat Bakti Negara PKBN sepanjang berada di kem latihan. Ini kerana PKBN menerapkan pelbagai proses pendidikan dan pendedahan dengan berteraskan konsep Melayu Islam Praja. Aktiviti-aktiviti yang diungkayahkan menekankan pembentukan serta pembinaan jati diri termasuk keberanian, pemedulian, prihatin, interaksi kerjasama, amanah, percaya dan kesukarelawan. Selepas saja keluar daripada PKBN ini, diri kami sudah berubah kepada yang lebih baik. Antaranya ialah kami sudah pelajari untuk menepati masa dan menepati janji, dan kami sudah pelajari cara untuk bekerjasama dalam sepasukan. Saya merekomenkanlah bakal belia masa depan untuk masuk ke PKBN ini untuk mendisiplinkan diri mereka. Jangan fikir sakit yang kami hadapi, tapi fikir apa yang akan kami perolehi kemudian hari. Banyak yang pengalaman dari sini akan saya bawa keluar. Contohnya macam menjaga masa, sentiasa berdisiplin itulah. Di sini memang banyak cabarannya. Di sini memang tiada istilah ngalih ni orang Brunei. Jadi teruskan dan jangan mudah mengeluh dan jangan mudah putus asa. Mendisiplinkan diri, sentiasa mendengar arahan dan teguran. Terima kasih kepada dua insan yang menggelari ibu bapa, yaitu ibu bapa saya kerana sentiasa menyokong, dan juga kepada scout-scout saya yang sentiasa memberikan sokongan. Cabaran-cabarannya amat besar sebab semua cabaran yang saya lakukan itu saya tidak pernah buat selama ini, dan akhirnya saya dapat buat cabaran itu. Sementara itu, ibu bapa dan penjaga pelatih PKBN gembira melihat kejayaan anak-anak mereka menamatkan latihan tersebut. Ini kerana PKBN banyak membantu meningkatkan jati diri dengan mendidik mereka menjadi insan yang lebih berdisiplin. Beliau semakin yakin diri dan semakin berdisiplin dan berdedikasi. Ribuan terima kasih kepada semua tenaga pengajar yang telah mendidik, mengajar dan menjaga anak kami sepanjang 110 hari di sini. Jasa semua tak akan kami lupa. Lebih adalah berdisiplin lagi lah. Sering ambil peduli hal keluarga katalah. Yes, ada perubahan. Nampak ketara perubahannya. Jati dirinya berubah. Ya, pandai mendiri. Alhamdulillah. Disiplin daripada segi banyak. Ni dapat belajar more lagi daripada sebelum ni. Dapat menunjukkan yang terbaik lah selepas ni. Arah tepat adik-adiknya dapat jadi contoh untuk anaknya juga. Baiklah. Perubahannya macam sopan santun. Seorang lelaki tempatan didakwa di Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan atas dua pertuduhan di bawah Seksyen 152-B Perintah Eksas 2006 dan Seksyen 146-1-D Perintah Eksas 2006. Bagi pertuduhan pertama memiliki 135 kartun rokok pelbagai jenama, Jasman bin Aman berumur 42 tahun didenda RM1,500 atau 1 bulan penjara jika gagal membayar denda tersebut. Manakala bagi pertuduhan kedua memiliki 21 tin minuman keras pelbagai jenama, dia dikenakan denda RM126,000 atau 21 bulan penjara jika gagal membayar denda tersebut. Semua barang terlibat dirampas untuk dimusnahkan. Dalam usaha mempromosikan kempen pelancongan domestik, kempen Kenali Negara Ketani KNK dibukakan kepada orang ramai semasa festival MSME yang diadakan selama 4 hari di Dewan Bredex Jerudong. Ia merupakan inisiatif berterusan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan melalui Jabatan Kemajuan Pelancongan untuk memudahkan orang ramai membuat persediaan awal bagi mengisi masa lapang bersama keluarga dan rakan sewaktu musim cuti penggal persekolahan pada bulan April ini. Dengan berkunjung ke petak pameran Jabatan Kemajuan Pelancongan,
pelbagai maklumat boleh diperoleh mengenai produk dan aktiviti pelancongan domestik yang ditawarkan oleh penyedia-penyedia perkhidmatan pelancongan tempatan. Antara penyedia perkhidmatan pelancongan yang menyertai kempen ini, Jurudong Park Country Club, Surya Energy Lab, Labi Coffee Farm, Angkasa Oat Agawat Company, Pony Divers Group dan beberapa hotel di bawah Persatuan Hotel Brunei. Syarikat-syarikat berkenaan mempromosikan pelbagai pakej pelancongan menarik sesuai bagi setiap peringkat umur seperti aktiviti pelancongan berasaskan komuniti, staycation dan banyak lagi. Orang ramai juga boleh menyertai aktiviti KNK Mix and Match dan KNK Quiz. Rombongan Muslimah Kampung Bunut pagi tadi mengadakan lawatan ke Masjid Utama Muhammad Saleh Bangar dan Balai Raya Kampung Menengah. Lawatan bertujuan untuk mengeratkan silaturahim kalangan rombongan Muslimah Kampung Bunut bersama Muslimah Masjid Utama Muhammad Saleh Bangar Temburong. Lawatan seumpama ini akan memberikan peluang kepada Muslimah Masjid Kampung Bunut untuk menyaksikan lebih dekat aktiviti dan gaya hidup penduduk di daerah Temburong. Lawatan ini juga merupakan salah satu aktiviti tahunan Muslimah Masjid Kampung Bunut. Program Bandarku Ceria yang lazimnya diadakan pada setiap hari Ahad akan ditiadakan buat sementara mulai 26 Mac 2023. Menurut siaran akhbar Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, program Bandarku Ceria akan dibuka semula pada hari Ahad, 7 Mei 2023. Separuh jalan di Lebuh Raya Pengiran Muda Al-Muhdadi Billah ditutup hari ini sehingga 24 Mac ini bermula 11 malam hingga 3 pagi. Kawasan yang terjejas ialah kawasan lampu isyarat J24 menuju ke Jalan Gadong, Jalan Telanai. Penutupan tersebut bertujuan untuk membolehkan kerja-kerja penarikan kabel baru untuk pemasangan lampu isyarat dilaksanakan. Sementara itu, beberapa kawasan jalan di Ibu Negara akan ditutup sementara pada 20 Mac ini untuk memberi ruang bagi kerja-kerja meroboh bangunan. Kawasan-kawasan yang terlibat ialah Jalan Pemanca iaitu Jalan Berdepanan Taman Sermuda Omar Ali Saifuddin dan sepanjang Jalan Roberts dari Jalan MacArthur menuju ke Jalan Pemanca. Penutupan bermula pukul 7 pagi hingga kerja-kerja meroboh selesai. Seramai 103 pemain menyertai kejohanan golf terbuka Brunei 2023 anjuran Persatuan Golf Brunei Darussalam. Kejohanan selama 3 hari membuka tirainya pagi tadi di Kelab Golf Diraja Brunei, Jarudong. 103 pemain tersebut terdiri dari yang memiliki 15 handicap ke bawah dan mereka akan berentap selama 2 hari untuk mempamerkan aksi terbaik mereka bagi menempatkan diri untuk mengisi slot 50 pemain terbaik tertakluk kepada keputusan pukulan keseluruhan untuk beraksi pada hari terakhir kejohanan ini. Kejohanan mempertandingkan 2 kategori iaitu overall gross dan overall net.